Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan mengenai rawatan dadah dan alkohol. Negara Malaysia menggunakan 3 pendekatan dalam usaha membasmi dadah. Yang pertama, pengurangan penawaran dadah. Kebiasaannya, pendekatan ini difokuskan kepada usaha-usaha untuk menghentikan kegiatan pengedar dadah serta penyeludupan dadah. Jadi kerajaan akan kuatkuasakan undang-undang, kawal sempadan dengan ketat dan kenakan pemeriksaan ketat terhadap individu-individu yang ingin masuk ke Malaysia melalui lapangan-lapangan terbang yang terdapat di Malaysia. Pada tahun 2017, negara Malaysia telah meletakkan 2 buah negara sebagai benchmark untuk Malaysia contohi. Yang pertama, Filipina. Filipina kerana amalan pencegahan dan penguatkuasaan yang terbaik, dan Thailand sebagai amalan pemulihan terbaik. Yang kedua, pengurangan permintaan dadah. Pendekatan ni kebiasaannya kita nak kurangkan bilangan penagih sedia ada serta nak elakkan individu baru daripada terjebak dengan menggunakan dadah. Jadi untuk penagih yang sedia ada, kita akan berikan rawatan dan pemulihan. Manakala untuk elakkan individu baru daripada terjebak dengan dadah, kita akan berikan mereka pendidikan. Yang ketiga, pengurangan kemudaratan dadah ataupun harm reduction policy. Ada beberapa aspek yang perlu diambil kira, termasuklah kemudaratan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Tapi pendekatan ni seringkali orang salah anggap. Orang selalu ingat kerajaan nak halalkan penggunaan dadah. Tapi sebenarnya kita nak fokuskan untuk membantu penagih dadah, bukannya menghukum mereka. Untuk harm reduction policy, Malaysia dah perkenalkan sejak tahun 2005-2006 lagi. Sebenarnya dah lama. Malaysia mempunyai 2 inisiatif. Yang pertama, NESP, Needle Exchange Syringe Program, ataupun Program Pertukaran Jarum Syringe. Program ni diperkenalkan pada tahun 2006. Program ni bertujuan untuk membendung penularan penyakit berjangkit dalam kalangan penagih dadah dan pasangan seksual mereka. Untuk program NESP ni, bila penagih dadah beri jarum lama mereka, mereka akan mendapat jarum baru. Mereka boleh dapatkan daripada 2 tempat. Satu, daripada klinik-klinik yang menyertai program NESP. So, mereka kena berkunjung ke klinik tersebut, bawa jarum lama dan tukar dengan jarum baru. Dan cara yang kedua, mereka boleh dapatkan melalui pekerja outreach. Pekerja outreach ni kebiasaannya terdiri daripada bekas penagih dadah. Bekas penagih dadah yang dah bebas daripada dadah dan dilatih untuk menjalankan prosedur NESP, termasuklah melupuskan jarum lama tersebut. Kebiasaannya pekerja outreach akan pergi ke tempat-tempat di mana penagih dadah berkumpul dan melakukan kerja mereka di situ. Walaupun program ni dilihat sebagai satu inisiatif yang baik, namun pekerja outreach masih mendapat banyak kritikan. Yang kedua, Malaysia ada menggunakan methadone, iaitu Methadone Maintenance Therapy. MMT ni dah diperkenalkan sejak tahun 2005 lagi, iaitu lebih awal daripada program NESP. Tapi ada side effect kalau guna methadone terlalu lama. Bagi lelaki yang menggunakan methadone dalam jangka masa yang panjang, mereka ada possibility untuk dapat mati pucuk. Selain itu, methadone ni ada sedikit keburukan. Walaupun methadone ni orang anggap sebagai begitu bagus dalam menangani ketagihan, namun tak semua orang sesuai dengan methadone. Sesetengah orang, walaupun dengan pengambilan methadone secara teratur, mereka masih tak dapat bendung rasa craving, rasa nak mencari dadah tersebut. Pada tahun 2019, ada ura-ura menyatakan naltrexone bakal diperkenalkan sebagai alternatif untuk methadone. Jadi bagi siapa yang tak sesuai pakai methadone, boleh pakai naltrexone.
Based on kajian, naltrexone ni sangat-sangat bagus untuk bantu basmi polysubstance user. Polysubstance user ni merujuk kepada penagih dadah yang menggunakan sekurang-kurangnya 3 jenis dadah pada masa yang sama. Tak semestinya mereka guna tiga-tiga tu serentak. Mungkin secara bergilir-gilir. Okay, kalau dekat Malaysia ni, majoriti penagih dadah merupakan polysubstance user. Saya akan menerangkan tentang penyelenggaraan metadine. Metadine merupakan satu agensi sintetik yang digunakan untuk menaluki reseptor otak yang terjejas disebabkan oleh heroin dan juga opiat, menurut Alcohol and Drug Foundation pada 2019. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2016, metadine bertindak untuk mengurangkan keinginan opiat yang merupakan faktor utama berlakunya relapse, melegakan gejala tarikan opiat, menghalang kesan euforia dan sedasi daripada opiat, dan diambil sekali sehari kerana sifatnya yang dikumus secara perlahan dari sistem badan. Di samping itu, metadine mempunyai kesan yang sama seperti heroin atau morfin dalam mencegah gejala tarikan akibat tidak mengambil heroin dan memenuhi keperluan fizikal penagih untuk mengambil heroin menurut National Drug and Research Centre pada tahun 2020. Untuk pengetahuan anda, jika individu itu ketagihan terhadap metadine, mereka tidak akan kembali kepada heroin menurut World Health Organization pada tahun 2009. Objektif metadine adalah mengurangkan jangkitan penyakit bawaan darah dalam pengguna dadah secara suntikan, membantu dan merawat pesakit yang mempunyai masalah penagihan khasnya opiat dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Cara pengambilan metadine adalah diambil setiap hari dalam bentuk cecair menerusi directly observed therapy ataupun DOT, di mana terapi akan melihat dan mengawasi pengambilan metadine yang diambil oleh penagih. Namun demikian, terdapat satu lagi cara iaitu DBP yang dikenali sebagai dot bawa balik, tetapi hanya diberikan kepada pesakit yang telah stabil sahaja. Antara manfaat metadine menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2014 adalah mengurangkan penularan penyakit akibat perkongsian jarum suntikan tercemar seperti HIV ataupun AIDS, peningkatan terhadap kesihatan dan kualiti hidup, meningkatkan fungsi psikososial, mengurangkan aktiviti jenayah dan meningkatkan keyakinan diri dalam kembali kepada masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Nur Adika. Saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan rawatan penyalahgunaan dadah dan ketagihan alkohol. So basically, ada dua jenis ataupun kita boleh kategorikan ada dua jenis rawatan. Yang pertama adalah rawatan secara outpatient, yang kedua adalah rawatan secara inpatient. Okey, firstly saya akan terangkan rawatan secara outpatient. Okey, untuk rawatan secara outpatient, dia adalah satu rawatan yang bukan 24 hours. Maksudnya, pesakit bebas untuk memilih treatment plan diorang sendiri. Diorang boleh pilih lah. Contohnya susun appointment bila, diorang nak hari apa. So itu semua boleh dilakukan oleh pesakit yang menerima rawatan secara outpatient. Dan bila kita kata bukan 24 hours, maksudnya dia adalah kurang intensif berbanding rawatan secara inpatient. Okey, kelebihan untuk pesakit yang memilih rawatan secara outpatient, diorang terima rawatan daripada rumah sendiri. So kelebihannya diorang dapat support system yang mudah lah daripada family members ataupun rakan sendiri. Yang kedua, kelebihannya adalah untuk rawatan outpatient, dia adalah kurang kos berbanding rawatan secara inpatient. Okey, yang kedua kita akan masuk kepada rawatan secara inpatient. Untuk rawatan inpatient, biasanya dia adalah rawatan 24 hours. Maksudnya dia menyediakan servis ataupun perkhidmatan dari segi perumahan. Dia akan bantu pesakit itu dari segi perumahan. Yang kedua adalah rawatan perubatan medikal, dan yang ketiga adalah terapi. That's why lah untuk rawatan inpatient biasanya akan dicadangkan ataupun disuggest untuk pesakit yang mengalami ketagihan yang sangat teruk berbanding outpatient. Okay, so untuk rawatan inpatient, kelebihannya dia adalah both short term and long term treatment. Untuk short term biasanya dia akan berlangsung dalam 3 hingga 6 minggu. Untuk long term biasanya dia akan sampai hingga ke 6 ataupun 1 tahun lah. Untuk rawatan inpatient,
kelebihannya adalah dia akan sentiasa dipantau oleh staf. So treatment plan diorang tu tersusun dan distructure oleh staf dan memenuhi ke semua keperluan pesakit lah, dari segi medical, dari segi terapi. That's why lah untuk biasanya kejayaan rawatan inpatient lebih tinggi untuk tak berlaku relapse, takkan berlaku ulang balik. Relapse tu berbanding rawatan outpatient. Tu beza dia lah. Cuma kurangnya rawatan inpatient, cost dia lebih tinggi berbanding rawatan secara outpatient. Okay, so kita masuk next kepada dalam rawatan inpatient dan outpatient, biasanya dia akan memenuhi dua jenis rawatan. Yang pertama rawatan secara medical, yang kedua adalah rawatan secara behavioral ataupun tingkah laku. Okey, untuk rawatan secara medical ataupun perubatan, biasanya kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah opioid, yang kedua adalah alkohol. Untuk opioid biasanya adalah ubat yang digunakan untuk pesakit ada masalah penyalahgunaan dadah. Yang alkohol pula biasanya untuk pesakit ada masalah ketagihan alkohol. Okey, bawah opioid biasanya ada 3 ubat yang biasa digunakan. Yang pertama adalah methadone, yang kedua adalah buprenorphine, yang ketiga adalah naltrexone. Okey, untuk ketiga ubat ni dia akan bagi kesan ataupun side effect yang samalah. Dia akan bantu dari segi detoxification. Yang kedua adalah pain relief. Yang ketiga adalah dia akan minimize withdrawal symptom ataupun craving. Untuk alkohol pula, biasanya akan ada 3 juga ubat yang biasa digunakan. Yang pertama adalah naltrexone, yang kedua adalah acamprosate, I don't know how to pronounce. Yang ketiga adalah disulfiram ataupun Antabus. Okey, untuk acamprosate biasanya dia akan bantu untuk withdrawal symptom, contohnya depression ataupun anxiety. Kalau disulfiram ataupun Antabus biasanya dia akan hasilkan physical reaction, contohnya akan pening-pening ataupun muntah. Yang kedua akan ada facial readiness. Maksudnya kalau orang tu makan ubat tu, dia akan ada side effect, muka dia akan kemerah-merahan macam tu. Okey, untuk rawatan yang bantu dari segi behavioral ataupun tingkah laku, saya bagi 4 contoh. Yang pertama adalah cognitive behavior therapy, yang kedua adalah motivational enhancement therapy, yang ketiga adalah marital family counselling, yang keempat adalah brief intervention. Okey, untuk cognitive behavior therapy biasanya dia akan bantu dari segi thought process lah. Pesakit tu ubah cara berfikir dan bantu supaya pesakit tu boleh cope untuk apa-apa yang boleh trigger dia di masa hadapan. Yang kedua adalah motivational enhancement therapy, yang ini untuk bantu meningkatkan motivasi dan bantu supaya bina balik confidence dalam diri pesakit. Yang ketiga adalah marital and family counselling, yang ini melibatkan pasangan suami isteri dan ahli keluarga yang lain lah untuk sama-sama bantu proses perubahan pesakit dan bantu untuk bina balik family relationship. Yang keempat last sekali adalah brief intervention, yang ni biasanya counselor ataupun pakar terapi akan kongsikan beberapa informasi tentang apa masalah pesakit tu, dan dia akan sama-sama bantu pesakit tu untuk cari idea macam mana untuk ubah lifestyle ataupun tingkah laku tu menjadi lebih baik. Yang untuk brief intervention ni biasanya dia tempoh dia sekejap je. Biasanya dibuat one to one ataupun dalam small group sahaja. Sebab dia ada limited masa. Dia tak perlukan banyak sesi. Hanya sekejap sahaja. Seterusnya, saya Hysyairah akan membentangkan mengenai negara-negara yang terbaik dalam mengendalikan pemulihan dadah. Sebelum tu, saya ingin menerangkan bahawa negara yang terbaik ini adalah dimaksudkan dengan cara atau pendekatan yang digunakan oleh sesebuah negara itu dalam membendung isu ketagihan ini berdasarkan keutamaan dan juga keadaan negara tersebut. Oleh itu, setiap cara yang digunakan oleh mana-mana negara mempunyai kelebihan dan juga kelemahan yang tersendiri. Jadi, 2 negara yang saya pilih sebagai negara terbaik dalam mengendalikan isu ketagihan ini adalah Switzerland dan juga Portugal. Walaupun kedua-dua negara ini merupakan negara Eropah, tetapi fokus Switzerland dan juga Portugal dalam memandang isu ini adalah berbeza. Switzerland lebih memfokuskan kepada cara rawatan dan juga pencegahan bagi penagih dadah, manakala Portugal pula lebih memfokuskan dalam memperketatkan undang-undang.
Di Switzerland, sekiranya masalah ketagihan tidak dapat diatasi dengan menggunakan metadon, mereka akan menggunakan heroin yang mana rawatan tersebut dikenali sebagai Heroin Assisted Treatment (HAT) yang dibuat pada sekitar tahun 1992. Dalam rawatan ini, dos heroin akan diberikan terutamanya kepada penagih heroin itu sendiri untuk membantu mereka dalam mengurangkan rasa ketagihan berbanding untuk memberhentikan terus rasa ketagihan tersebut. Dos yang diberikan ini sudah pastinya mengikut prosedur perubatan. Seterusnya, Switzerland juga menyediakan Safe Injection Room yang dibuat pada tahun 1990, dikenali sebagai Drug Consumption Room (DCR) yang disediakan kepada penagih-penagih dadah. Tujuan DCR ini dibuat bukan untuk menggalakkan tetapi untuk mengelakkan peningkatan masalah kesihatan seperti penularan jangkitan HIV sekaligus untuk mengelakkan risiko kekacauan kepada orang awam yang lain. Dalam DCR ini, peralatan yang diperlukan penagih untuk melakukan injeksi seperti jarum berada dalam keadaan yang bersih, serta penagih-penagih ini juga akan dipantau agar tidak mengambil dos secara berlebihan. Secara tidak langsung, kadar kematian akibat dos yang berlebihan dapat dikurangkan. Seterusnya adalah Portugal. Di Portugal, mereka telah menjalankan decriminalisation dan drug reform law, di mana individu yang mempunyai dadah atau mula terjebak untuk mengambil dadah dikira sebagai salah laku jenayah dan akan dikenakan undang-undang yang tegas. Bagi Portugal, cara ini dilakukan sebenarnya untuk menghukum pengedar dadah itu sendiri. Ini dimaksudkan dengan penangkapan individu yang walaupun ketagihannya tidak begitu kronik, boleh membawa kepada penangkapan yang lebih besar. Selain itu, Portugal juga melaksanakan Drug Possession Sanction di mana Commission for Dissuasion of Drug Addiction menyediakan hukuman denda ataupun melakukan kerja khidmat masyarakat. Penagih-penagih ini juga akan dihantar ke mana-mana pusat pemulihan dalam negara yang mempunyai rawatan bertaraf dunia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Habibi dan rakan-rakan sekalian. So, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan bagi rawatan alkohol dan dadah. Di Malaysia khususnya, rawatan yang sering digunakan untuk merawat alkohol dan dadah ini adalah menggunakan terapi kaunseling dan juga ubat-ubatan yang lain. Namun, terdapat juga beberapa rawatan yang lain seperti yang berikut. Oleh itu, saya akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan bagi rawatan alkohol dan dadah selain daripada ubat-ubatan, dan rawatan ini juga lebih kepada pendekatan terhadap individu itu sendiri. Dan terdapat 3 cadangan yang akan saya bincangkan, iaitu Cognitive Behavior Therapy, Residential Treatment, dan Couple and Family Approaches. Bagi cadangan rawatan yang pertama, iaitu Cognitive Behavior Therapy. So, apa itu Cognitive Behavior Therapy? Menurut Badi pada tahun 2019 menyatakan bahawa Cognitive Behavior Therapy adalah satu rawatan yang berdasarkan idea daripada perasaan dan tingkah laku yang disebabkan oleh pemikiran seseorang individu. Rawatan yang pertama, iaitu Cognitive Behavior Therapy, merupakan salah satu rawatan pendekatan terapeutik yang melibatkan pemikiran seseorang individu itu. Malah dalam CBT ini, individu tersebut akan diajar untuk identify dan membetulkan masalah tingkah laku dengan mengaplikasikan pelbagai kemahiran untuk supaya individu tersebut stop daripada menggunakan alkohol dan dadah tersebut. Central elemen bagi CBT ini juga adalah untuk enhance individu tersebut punya self-control, so dia dapat develop effective cope strategies untuk diri dia sendiri. Bagi cadangan rawatan yang kedua, iaitu residential treatment. Apakah residential treatment? Menurut NSW Ministry of Health pada tahun 2017 telah menyatakan bahawa residential treatment adalah satu treatment untuk membantu untuk fokus kepada aktiviti pemulihan yang intensif, malah memberikan persekitaran yang bebas daripada alkohol dan dadah sekaligus mengurangkan penggunaan. Di dalam residential treatment ini juga, mereka akan membekalkan residential care untuk individu selepas mereka withdrawal daripada alkohol dan dadah. Malah,
Residential treatment ini juga membekalkan satu program untuk mengasah kemahiran mereka untuk supaya kehidupan individu tersebut lebih baik. Dan dalam residential treatment ini juga mereka menyediakan satu persekitaran yang bebas. Maksudnya adalah persekitaran yang bebas daripada alkohol dan dadah. Seterusnya adalah cadangan rawatan yang ketiga, iaitu couples and family approaches. So di dalam couples and family approaches ini juga terdapat 3 kategori yang utama, iaitu behavioral couples therapy, family system, dan multiple system approaches. So daripada pendekatan couples and family approaches ini, individu tersebut akan mendapat satu sokongan daripada ahli-ahli keluarga mereka, yang mana ahli keluarga mereka akan membantu dari segi mengurangkan pengambilan alkohol dan dadah itu melalui sokongan dan memberikan kekuatan kepada individu tersebut. Dan dalam couples and family approaches ini juga dapat membantu individu itu dari segi kualiti hidup mereka. Jika ahli-ahli keluarga mereka bersama-sama membantu untuk memberikan sokongan dan kekuatan kepada individu itu agar dapat mengurangkan pengambilan alkohol dan dadah tersebut. Okay, kesimpulannya, harm reduction policy ni sangat-sangat membantu negara dalam mengurangkan kos yang perlu ditanggung. Okay, setakat tahun 2013, seorang banduan menelan belanja sebanyak RM35 secara purata untuk setiap hari. Kos ni agak tinggi dan penjara bukanlah tempat yang sangat sesuai untuk merawat penagih dadah. Mereka perlukan rawatan, bukannya hukuman. Untuk metadon, Malaysia dah 15 tahun menggunakan metadon dan metadon tak sepatutnya dianggap sebagai safe zone untuk Malaysia bebas daripada dadah. Untuk bebas daripada dadah, kita masih ada perjalanan yang panjang, masih banyak yang perlu kita lakukan. Negara makin maju, kepakaran makin banyak, namun disia-siakan. Sangat sayang, kita sepatutnya bekerja lebih keras untuk mencari alternatif metadon.